Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini, cikgu akan perkenalkan subjek Asas Sains Komputer. Dalam singkatannya adalah ASK. So, sebelum tu cikgu akan perkenalkan diri dahulu. Nama cikgu adalah Puan Azian Ngatin. Cikgu merupakan guru ASK tingkatan 1 bagi sesi 2022/2023. So, kita ada 3 kemudahan di sekolah. Satu, makmal komputer 1 ada 20 buah PC. Makmal komputer 2 ada 20 buah PC. Dan juga pusat akses ada 10 buah PC. So, ketiga-tiga kemudahan ini sangat masih lagi berfungsi dengan baik. So, setiap kali kelas ASK, pelajar ASK perlu bergerak untuk pergi ke makmal komputer. Apa itu ASK? Susahkah ni ASK? Menarikkah? Cikgu, kalau saya tidak pernah menggunakan komputer, saya takut untuk menggunakan komputer, bolehkah cikgu? Ini adalah antara pertanyaan dan persoalan yang sering dikemukakan oleh pelajar kepada cikgu sama ada nak memilih ASK ataupun tidak. So, semua pelajar jangan risau sebab ASK ini sebenarnya mudah. Ianya cuma perlukan pemikiran yang logik dan juga analitikal. So, pelajar yang berminat untuk masuk ke dalam kelas ASK tetapi tidak mempunyai kemahiran menggunakan komputer, jangan risau. Cikgu akan guide kamu from zero to hero. Daripada kamu menaip dengan satu jari, selepas itu insya-Allah kamu boleh menaip dengan 10 jari. So, untuk ASK tingkatan 1, kamu akan belajar 4 bab sahaja dibahagikan kepada teori dan juga praktikal. Okay, so untuk teori bab 1, konsep asas pemikiran computational. So, untuk bab ini kamu belum menggunakan komputer. Kamu cuma perlu menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian menggunakan teknik penyelesaian masalah secara langkah demi langkah. So, contoh masalah dalam kehidupan seharian seperti bagaimana untuk memasak Maggi. Jadi, untuk memasak Maggi, kamu perlu membuat penyelesaian langkah 1. Apa perlu kamu buat? Langkah 2, apa perlu kamu buat? Langkah 3, sehinggalah kamu dapat memasak Maggi yang sedap. Apa berlaku sekiranya salah satu langkah kamu skip? Of course lah, Maggi kamu akan tidak sedap, kembang, terlebih air kan, dan sebagainya. Okay, so untuk bab 2, perwakilan data, di sini kamu akan belajar sistem nombor perduaan. So, dalam topik ini, kamu akan belajar matematik sikitlah. Penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian. So, jangan risau. Dianya sangat mudah. Kamu boleh menggunakan kalkulator. So, untuk ukuran data, kamu akan belajar apa itu gigabyte, megabyte, terabyte. So, kalau kamu ada pengetahuan pasal byte, pasal giga ni, jadi bila kamu suatu hari nanti kamu nak membeli handphone ataupun laptop, kamu mesti tanya dengan seller tu, berapa data dalam handphone ini? Berapa kelajuan handphone ini? Berapa megapiksel yang terdapat dalam kamera di handphone ini? So, bila kamu ada pengetahuan begini, of course lah kamu tidak akan kena tipu oleh seller. Jadi, di situ kamu boleh buat keputusan untuk memilih handphone yang murah tetapi berkualiti. Ingat, tidak semestinya komputer, laptop ataupun handphone yang mahal itu berkualiti.
So, untuk bab 3 pula, algoritma. Macam susah algoritma ni. Tidak, algoritma ni dia macam bab 1. Kamu akan menyelesaikan masalah secara langkah demi langkah. Tetapi untuk algoritma, kamu pun ada masalah dalam kehidupan seharian. Cuma kamu perlu selesaikan masalah tersebut dalam bentuk carta alir. Apa step pertama, apa step kedua, apa step ketiga dan seterusnya dalam bentuk carta alir. Itulah algoritma. So, untuk bab yang terakhir iaitu kod arahan. Kod arahan ini berbentuk praktikal yang mana kamu perlu duduk di depan PC dan kamu perlu berinteraksi dengan komputer. So, untuk praktikal ni, bila kamu menguasai kod arahan dalam komputer, kamu akan dapat mengarahkan komputer melakukan tugas. Contohlah, contoh. Saya nak komputer buatkan air kopi untuk saya. Bolehkah? Bolehkah? Macam mustahil kan? Boleh sebenarnya, boleh. Yang penting kamu tahu dan kamu menguasai kod arahan. Okay? So, untuk bahagian kod arahan ni, kamu akan belajar HTML. Okay, Hypertext Markup Language. Yang mana HTML ni kamu boleh buat website. Website yang sangat menarik seperti contoh di bawah ini. Web saya. Ada nasi goreng, rendang, sate, soto dan sebagainya. Okay, kamu boleh build. Kamu boleh bina website kamu sendiri dan kamu boleh jual dengan Google. Ataupun dengan company yang memerlukan website. Okay? Ataupun kamu boleh buat blog kamu sendiri menggunakan HTML. Okay? Seterusnya, kamu akan belajar Python. Okay? Python yang mana? Python ini digunakan untuk membuat game. Membuat game. Game yang paling simple adalah Pygame. Iaitu game yang berbentuk ular. Okay, seterusnya Scratch. Yang ini Scratch adalah pemrograman mudah tanpa coding untuk pemula menggunakan Scratch. So, watak utama hero dalam Scratch ini adalah kucing. Kucing. Jadi, kamu boleh buatkan kucing itu bercakap, bergerak, berlari, melompat, makan dan sebagainya. Selain daripada watak kucing ni, ada banyak lagi watak yang terdapat dalam Scratch. So, kesimpulannya, Scratch ini kamu boleh bina, kamu boleh develop animasi kartun yang sangat simple, sangat mudah. Tanpa perlukan coding, cuma drag and drop saja. So, untuk pengetahuan kamu, Scratch ini sangat popular untuk pelajar ASK. Mereka sangat suka. Okay, so untuk pelajar yang berminat untuk mengambil ASK, silalah daftar diri kamu, serah diri kamu. Jangan takut untuk menyahut cabaran. Bila lagi kan kamu nak belajar ASK, belajar komputer secara percuma. So, untuk kelas ASK ni, cikgu cuma perlukan 20 orang pelajar sahaja dalam satu kelas. So, maksudnya ASK ini sangat terhad dan sangat eksklusif. So, untuk bahagian pentaksiran selalunya cikgu akan bagi sekurang-kurangnya tahap 3. Okay, tahap 3 yang paling minimum dan tahap ke-6 paling tinggi sekiranya kamu boleh develop sistem kamu sendiri. Bila kamu dah dapat basic yang cikgu ajar, insya-Allah boleh tu. Kamu boleh dapat tahap 3. TP6. TP6. Kalau kamu boleh, pelajar lain pun boleh, insya-Allah kamu pun boleh. Maksud cikgu, senior lain sebelum ini boleh, mesti cikgu yakin kamu pun boleh. Okay? So, itu sahaja daripada cikgu.
Nanti kita akan jumpa di kelas ASK di Makmal Komputer. Bye.